Siapa pun, kalau raja yang baik, dia ni rasa seronok bila dia ditegur oleh alim ulama. Kalau pemimpin yang baik, maka dia jemput ulama untuk bagi nasihat kepada dia. Kerana dia tahu dia menjadi raja dan pemimpin kepada rakyat, dia memperolehi pahala, dan kalau dia tak jaga, mungkin akibat dosa dan neraka bagi dia. Maka ulama dia punya kekuatan dia seperti mana Nabi pesan, dia mesti ada pada semua orang hakikatnya. Barang siapa marra'a minkum munkaran, siapa-siapa yang nampak perkara mungkar, maka ubahlah dengan tanganmu, yakni kuasa yang ada padamu. Pada hari ini kalau kita jadi ketua kampung, kalau kita jadi pengurusi surau, kalau kita jadi YB, kalau kita jadi DO, apa-apa yang kita boleh ubah kemungkaran itu, maka ubahlah. Kalaulah tak mampu, marra'a minkum falyughayyir biyadihi fa illam yastati' ya fa bilisani. Tak mampu, bagi tahu dengan mulut. Siapa ulama siapa yang boleh, kami alim ulama, ustaz-ustaz biasa-biasa macam kami ni, dia boleh, dia bagi dia ada chance dan bagi nasihat. Ya, bagi nasihat dengan mulut. Dan kalau tak mampu, maka tanam dalam hati benci perkara mungkar itu. Itulah selemah-lemah iman. Tu kita tak mau. Imam An-Nawawi merupakan seorang yang tegas dan tidak tunduk kepada kata-kata manusia, walaupun manusia itu seorang raja. Okey, siapa pun, kalau raja yang baik, dia ni rasa seronok bila dia ditegur oleh alim ulama. Kalau pemimpin yang baik, maka dia jemput ulama untuk bagi nasihat kepada dia. Kerana dia tahu dia menjadi raja dan pemimpin kepada rakyat, dia memperolehi pahala, dan kalau dia tak jaga, mungkin akibat dosa dan neraka bagi dia. Maka ini yang dijalankan oleh Imam An-Nawawi, dia tegas dan dia tak tunduk pada raja-raja yang tak betul. Yang tak betul. Ya? Dan ini dapat dibuktikan apabila raja yang bernama Az-Zahir, nama raja tu Az-Zahir, iaitu yang telah meminta kepada para ulama dan fuqaha Syam pada ketika itu untuk mengeluarkan fatwa. Raja Az-Zahir ini perintah, disebabkan kadang-kadang kalau perintah macam tu sahaja, maka rakyat ni dia tak berapa mau ikut. Tapi kalau perintah daripada raja ada kaitan dengan fatwa ulama, maka kita sebagai orang Islam ni mau tak mau kita akan ikut. Itu ya. Jadi raja ni dia suruh ulama-ulama dan fuqaha alim-alim fiqh di Syam. Syam ni apa? Syam ni adalah kombinasi antara, kalau kita tengok dalam dia punya keluasan tu, ada Syria, ada Palestin, ada Lebanon, ada Jordan. Ya, Jordan. 4 negara besar ni itu dalam wilayah Syam. Ya, Syria, Palestin, Lebanon atau kadang kita panggil Lebanon, dan juga Jordan. Dan dalam wilayah ini, raja ini minta kepada ulama-ulama di dalam negerinya untuk keluarkan fatwa, sokong apa yang disuruh oleh pemerintah. Sokong. Seperti mana hari ini pemerintah mengeluarkan perintah agar kita pakai mask, maka pemerintah akan minta JAKIM, akan minta alim ulama, Majlis Ulama Malaysia, MUM, sebagainya, supaya mereka itu mengeluarkan fatwa berhubung dengan ni bersandarkan Quran dan Sunnah. Macam itulah keadaannya. Maka alim ulama dia kena bijak untuk menyokong atau tidak menyokong. Okey, menyokong atau tidak menyokong. Selain itu, sesiapa yang mengingkari arahan dan memberi fatwa bahawa ia tidak dibolehkan, maksudnya kalau raja tu kata sekian, ada ulama sokong lepas, tapi ada ulama kata tak boleh, maka hukum ulama tu faqtuluhu, bunuh. Ulama tu kena bunuh. Tuan-tuan, kalau tengok dalam sejarah kehidupan ulama, kita senang hati, kita tak ada masalah buat rumah besar, menterdarah siang malam kita ni. Lepas kambing. Ulama tak senang, tuan-tuan.
Sekejap je kena tangkap, sekejap je kena tangkap. Imam Al-Bukhari, ya, Imam Al-Bukhari masuk penjara, dihempah bombam. Abu Yahamka pun sama juga, masuk penjara. Siapa penjarakan dia? Pemerintah. Bila dia tegur pemerintah, dan orang tanya Abu Ya, apa rasa masuk penjara? Dia kata, alhamdulillah, sebab aku masuk penjara tu, aku sempat siapkan tulisan tafsir Al-Azhar aku. Kalau aku kat luar sibuk bagi ceramah dan ngajar, tak sempat nulis. Tu orang melihat tu. Ya, kalau kita tengok sejarah, tak boleh kata apa. Para sahabat Nabi SAW pun mati kena bunuh belaka. Kan mati, Umar kena bunuh, Uthman kena bunuh belaka. Ya, maka di sinilah yang dikatakan bahawa ulama-ulama yang menyanggahi apa yang disuruh oleh Raja Az-Zahir, maka mereka itu dihukum bunuh. Dan disebabkan itu, kebanyakan ulama pada waktu itu telah menandatangani dan menyokong perintah Raja Az-Zahir, disebabkan takut tindakan mereka itu dikenakan jika mereka tolak. Ada ulama, betul-betul ulama, ada ulama ular dalam semut. Apa ada? Ada ulama bersih sungguh-sungguh. Ada ulama dipanggil al-ulamatu su', ulama jahat. Dia guna agama yang dia belajar tu untuk dapat pendapatan dia, untuk dapat gaji, dapat jawatan, dapat driver, dapat kereta free, dapat rumah besar, dapat ada bodyguard jaga dia, dapat projek sana dan sini. Ada tak? Ada. Memang ada. Bukalah kitab mana pun cerita macam tu, kenyataan besar yang berlaku dalam kehidupan manusia. Ada. Ya, maka sebab tu ada ulama ni di zaman Az-Zahir di Syam, yakni Syria, Palestin, Lebanon dan Jordan ini, mereka kebanyakan daripada mereka menyokong perintah yang dikhabarkan oleh Raja Az-Zahir. Kerana apa mereka sokong? Bukan kerana betulnya perintah tersebut, tapi takut dengan pemerintah tersebut. Takut, pertama, paling tidak kena tarik balik tauliah, atau paling tidak kena keluar dari rumah kerajaan, diturunkan jawatan, dihilangkan projek-projek dia dan sebagainya. Hari ini kita tengok tuan-tuan perempuan, ulama-ulama yang di Indonesia, kontroversi besar. Ya, kontroversi ustaz-ustaz selebriti di Indonesia, kontroversi besar. Mana duit mai tak tahu berbilion-bilion. Sehingga wartawan pergi tanya setiap seorang daripada mereka, dia tu takut, sangat takut. Kita ni dapat tukar kereta lega sikit tu pun jenuh nak bayar setiap bulan. Terlepas terkucil. Macam tu keadaannya. Ya, baik. Dan apabila Raja Az-Zahir hendak keluar untuk perang kepada At-Tatar, ya, At-Tatar ni di Syam, maka raja meminta para ulama untuk mengeluarkan fatwa bahawa dibolehkan mengambil harta dan wang rakyat bagi tujuan memerangi musuh. Ni perintah demi perintah yang dikeluarkan oleh Raja Az-Zahir, dan perintah yang terbaru yang disuruh ulama seluruh Syam, seluruh Syria, Palestin, Lebanon dan juga Jordan ini disuruh menyokong dan mengeluarkan fatwa, wahai rakyat sekalian, kami ahli agama memerintahkan dengan perintah seumpama sekian-sekian, kena bagi harta kepada kerajaan untuk mereka mengambil harta tersebut buat menjadi dana di dalam memerangi musuh At-Tatar. Itu perintah. Dan Raja Az-Zahir suruh semua ulama-ulama ni, dan kebanyakannya ulama mengeluarkan fatwa demi fatwa dengan menyokong Az-Zahir. Mereka tulis dengan tanda tangan mereka, kami menyokong. Masing-masing bawa keluarlah dalil demi dalil lah. Hari ni kita tahu dah, kalau kena pada pihak orang, dia tembak bumbang ayat Quran tu. Tapi kalau kena pada pihak dia kata tafsir itu adalah tafsir yang berbeza-beza. Kalau kena kat dia lah, dia nanti pusing kot lain. Itu sifat manusia.
Jadi ulama' pun macam tu juga. Ulama' yang waktu ni, kenapa? Mereka ni keluarkan fatwa, takut kalau bertentangan dengan raja, takut kena bunuh. Maka mereka buat juga sokongan tersebut. Setelah itu, dah ramai dah bagi sokongan. Raja tanya, adakah baki lain, ulama' lain yang ternama, yang besar, yang tidak mengeluarkan sokongan atau telah mengambil sifat berdiam diri daripada menyokong ataupun menentang? Maka ada orang-orang besar daripada istana mengatakan ada. Dia adalah Syekh Muhyiddin An-Nawawi. Ni Imam Nawawi. Tuan-tuan, Imam Nawawi mati umur berapa? 45. Saya 52. Tuan-tuan mungkin muda, 38. Tu kan ya. Jadi 45 dah mati. Mati dalam dia memperjuangkan agama. Bukan mati himpun harta macam kita dah. Bukan mati pergi beli rumah, beli itu dah. Bukan. Mati dalam memperjuangkan agama. Dan 45 ni tuan-tuan, dia belajar, mengajar, berjuang agama ni, lawan dengan benda-benda mungkar ni. Mati sampai tak sempat menikah. Kita menikah. Mati tak sempat belajar. Tu. Ini kira Alhamdulillah ni, surau ni kira ramai lah ni. Ramai Alhamdulillah ni, kira okey ni. Alhamdulillah dah. Apa nama ni, kapet pun cantik, aircon pun sejuk, elok. Ni kira okey. Lepas tu, ni hari ni tak ada makan kot. Okey, baik. Jadi, lalu, bila mana raja tanya kepada pembesar dia, hampa pergi cari mana-mana lagi ulama' yang besar-besar, yang suaranya mempunyai pengaruh. Siapa lagi yang tak keluarkan? Mereka mengatakan An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Maka raja bagi tahu, perintah kepada An-Nawawi, keluarkan fatwa seumpama apa yang aku nak. Aku nak harta rakyat 15%, 20% diambil daripada setiap pintu rumah rakyat, bagi kepada kerajaan untuk menggunakan kepada dana ketenteraan menentang tentera jahat. Maka Imam An-Nawawi menjawab, tuan-tuan jom kita mengaji betul-betul. Kita kena belajar. Ya, jangan kata itu An-Nawawi. Saya sayur sawi. Lembek. Tak ada apa. No. Kita mengaji daripada dia. Baik. Imam An-Nawawi kata, setahu aku, engkau, wahai raja, dahulunya seorang hamba yang tidak mempunyai harta. Imam Nawawi, dia ada ilmu. Dia tak cakap saja-saja, tapi dia kaji dulu. Rupanya raja yang ditabalkan ni, dulu dia hamba saja, dia tak ada harta. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kurniaan kepadamu, lalu kamu diangkat menjadi raja. Dan kemudian aku mendengar engkau memiliki 1000 hamba lelaki, dan setiap mereka itu memiliki tali pinggang emas. 1000 hamba lelaki, dan mereka itu dipakaikan dengan tali pinggang emas. Jadi ada 1000 tali pinggang emas. Engkau juga memiliki 200 hamba perempuan, dan setiap daripada memiliki seberkas perhiasan, yakni perhiasan yang mahal-mahal. Jika engkau belanjakan itu semua, sehingga hamba lelakimu hanya pakai tali pinggang kain sahaja, hamba perempuanmu hanya pakai baju tanpa perhiasan, juga baitul mal, ya, sudah tiada simpanan wang, harta dan tanah lagi, maka aku akan fatwakan untukmu keharusan mengambil harta rakyat tersebut. Tu baru betul ulama. Ya, itu baru betul ulama. Negara tak boleh ambil hak rakyat suka-suka hati. Ni pun kita kena jaga, tuan-tuan. Kadang-kadang zakat kita buat keluar cantik dah. Ada zakat harta kita bawa keluar, zakat pendapatan kita bawa keluar, apa lagi? Zakat ternakan kita bawa keluar, zakat tumbuh-tumbuhan, beras gitu gini, semua kita bawa keluar. Dia main satu lagi pula, cukai pintu pun kena, cukai tak siram pun kena, cukai apa nama? Cukai tanah pun kena. Tak tahu cukai tayak tukai tu, cukai kenderaan pun kena, beli kereta pun kena cukai lagi, duduk atas jalan raya pun kena cukai lagi, pitang mana nak masuk tandas pun cukai gak 2 kupang, pi kencing 2 kupang, mandi 5 kupang.
Macam dia tahu kita kencing ke buat apa tu. Takut. Ya, sepatutnya lah pandangan biasa. Asasnya apa? Orang Islam keluarkan zakat. Orang bukan Islam dia bayar jizyah, cukai. Lebih kurang macam itulah. Tapi tak apalah, adalah ya alim ulama di tempat kita ni yang ada jawaban-jawaban tertentu. Tapi cuma kita terasalah cukai tu banyak sangat. Kita buat apa pun nak ambil borang pun kena duit. Belum tentu luluhi. Ambil borang pun kena duit. Itu yang kita paling risau. Tapi hati-hati. Yang ni nak bagi tahu bahawa itulah teguhnya kata-kata Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi kata, wahai Raja Zahir, kamu ada hamba lelaki 1000 orang. Staff. Dan setiap seorang kamu pakaikan dengan tali pinggang emas. Ambil tali pinggang tu dulu. Gadai. Buat harta tentera kita. Kamu ada 200 perempuan hamba sahaya yang kerja dalam istana. Mereka penuh, setiap seorang tu ada satu bekas perhiasan. Gadai yang tu dulu. Buang kemewahan semua. Sehinggalah yang lelaki pakai tali pinggang kain saja. Yang perempuan pakai baju tutup aurat tanpa perhiasan. Masa tu aku akan baru keluar fatwa, wahai rakyat, ketika ini benar kerajaan sedang memerlukan bantuan daripada rakyat. Sebab tu sebahagian cukai ada perbezaan pandangan. Cukai-cukai yang tiba-tiba kena cukai atas barangan. Dulu GST, SST, ya, yang kena pada semua orang. Yang tu memang tak boleh sepatutnya. Dia kalau kita nak ambil cukai pun kebenaran yang kerajaan boleh, kerajaan ambil cukai daripada orang kaya tu pun hanya sementara sahaja. Sehinggalah tabungan kerajaan dah elok balik, maka habis. Tapi akibat daripada kita letak pada barang, maka orang miskin pun dicukainya. Itu pun bahaya. Itu sangat bahaya. Maka takut tuan-tuan kenapa? Soalan banyak esok di kubur esok nak tanya. Soalan dekat akhirat tu dia cukup banyak nak tanya. Maka sebab tu Imam An-Nawawi dia tak gadai agama yang dia ada, dia tak gadai diri dia tak jual diri dia dengan harga murah, tapi dia kata bahawa kalaulah habis dah yang dalam istana tu, istana dah tak ada harta, Baitul Mal. Apa nama Baitul Mal? Rumah harta kerajaan. Kerajaan ada Baitul Mal. Rata-rata lebihan semua masuk dalam rumah harta. Dan Baitul Mal diguna pakai macam-macam hal. Katalah zakat semua dah selesai habis dah, ada lagi backup daripada Baitul Mal. Untuk fakir miskin kah, itu untuk dan sebagainya. Kalau Baitul Mal ni pun kosong, maka boleh. Baitul Mal zaman Nabi buka 24 jam. Kita buka 9-6. Orang susah pukul 9 malam, tak ada harapan. Orang sakit pukul 12 malam, mati dulu. Macam itulah keadaannya. Tak tahu kenapa. Ya, kita orang yang faham agama, jom kita fikir insya-Allah. Okey, baik. Disebabkan marah dengan kata-kata dan tindakan Imam An-Nawawi itu, maka raja membuang An-Nawawi daripada negeri Syria, daripada Damsyik tu, raja buang negeri. Buang terus. Kenapa? Sebab raja ni dia terlupa yang dia dulu hamba. Raja ni dia terlupa yang dia dulu miskin. Allah angkat darjatnya sehingga dia diangkat menjadi raja. Itu manusia ni Nabi kata halangan dan godaan paling besar adalah al-mal, harta. Manusia kalau dia tak ada harta, dia okey je, nampak orang susah pun tegur ni, tapi bila dia ada harta dia sombong sikit. Bila rumah dia boleh naik 3 tingkat setengah, rumah dia boleh buat jambatan khas, kereta dia besar sikit, dia dah mulalah sombong, takabur dan sebagainya. Ini maka apabila ditanya kepada Az-Zahir sebab baginda tidak membunuh Imam An-Nawawi sebagaimana dia membunuh imam lain yang menentang, maka baginda menjawab bahawa baginda segan apabila melihat Imam An-Nawawi. Itu ada kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Setelah itu Imam An-Nawawi telah berpindah ke kampungnya yang dipanggil sebagai An-Nawa. Tu dia lahir di An-Nawa, satu kampung tu yang dia panggil Nawawi.
Nawawi. Samalah. Kalau saya nak buh nama pun boleh. Ustaz Amran bin Yusuf Al-Qadahi. Asal daripada Kedah. Belajar di Kelantan. Al-Wa Kalantani. Katalah migrate pergi Pakistan. Wa Bagistani. Duduk di Bukit Beruntung. Wa Beruntungi. Oh, tu boleh. Tak ada masalah. Takkan nak bubuh nama, apa salahnya kan? Apa salah? Orang yang pula, tuan-tuan, kalau mungkin yang ada Banjar Al-Banjari. Boleh belaka. Bukan boleh, bukan tak ada masalah pun. Tapi takut bila gelaran banyak pun sombong tinggi sangat. Itu kan ya, sombong dia tinggi sangat. Disebabkan dengan cara berdepan tidak berkesan dalam menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka Imam An-Nawawi menggunakan secara tulisan dengan memuatkan di dalamnya unsur-unsur galakan dan ancaman. Itu Imam Nawawi, bila dia bagi ceramah, bila dia nak keluarkan fatwa, dia terhalang. Dia terhalang. Buat nak pergi ceramah tak dibenarkan, nak mengajar tak dibenarkan, nak buka sekolah agama tak dibenarkan, semua tak dibenarkan, dihalau oleh raja. Hang balik pi kampung hang, pi duduk diam-diam kat kampung hang, jangan keluar lagi dah. Maka Imam Nawawi tak berhenti untuk berdakwah, tapi cara dia dari sudut tulisan. Dia tak ceramah dah, tapi sudut tulisan. Zaman la ni tuan-tuan, tulisan, video cukup hebat.